السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya terutamanya dan saya berpesan kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah taala. Firman Allah Subhanahu taala, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu rujuk kembali kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya saya bertanya apakah yang dimaksudkan sebagai seorang muflis, pasti ada yang menjawab, seseorang yang tiada sebarang harta atau wang atau belenggu hutang serta tiada kemampuan untuk membayarnya. Akan tetapi muflis yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu melebihi muflis harta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan pahala amalan solat, zakat dan puasa. Akan tetapi dia pernah menghina seseorang dan melontarkan tuduhan palsu ke atas yang lain, lalu memakan harta orang lain, pernah pula menumpahkan darah orang lain dan pernah menyakiti orang lain. Maka dibahagi-bahagikan pahala kebaikan kepada orang lain, dan apabila sudah habis kebaikannya, akan dihimpunkan kepadanya dosa-dosa orang yang menuntut, lalu dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Riwayat Imam Muslim. Bayangkan saudaraku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa hamba Allah Subhanahu taala tersebut datang di hadapan Allah Subhanahu taala dengan pahala amal ibadahnya. Ini bermakna amal ibadah yang dilaksanakan di dunia dahulu merupakan amalan yang telah mencukupi syarat-syarat penerimaan daripada Allah Subhanahu taala, seperti mencukupi syarat-syarat sah dan rukunnya serta keikhlasan dan niatnya. Akan tetapi segala pahala-pahala tersebut habis tergadai disebabkan akhlak
dan kelakuan buruknya terhadap insan lain. Hadis ini membuktikan kepada kita kepentingan hubungan antara akhlak dan keimanan. Bahkan dia mengingatkan kita bahawa jika kita ini mengaku beriman tetapi perangai dan kelakuan kita masih lagi tidak mencerminkan keimanan, maka itu tanda-tanda ketidaksempurnaan iman itu. Oleh itu Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imana ahasanuhum khuluqan. Bermaksud orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Riwayat Al-Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, selain dari itu, kita juga dapati Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3 yang dibaca di awal khutbah tadi, mensifatkan orang yang beriman bukan sebagai seorang yang memahami kaedah keimanan dan percaya sahaja, akan tetapi keimanan ini menjelma melalui kelakuan baiknya, perangai eloknya serta sikapnya yang tidak menyakiti orang lain. Firman Allah SWT tersebut bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dan dalam sembahyangnya, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Di dalam ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Taala mengingatkan kepentingan akhlak yang mulia dengan orang-orang yang beriman. Ciri-ciri mulia seperti bersikap adil, sabar, sentiasa bersyukur, berlaku dan bercakap benar, melaksanakan janji, tidak menyakiti orang lain, seharusnya menghiasi diri dengan akhlak mulia jika mengaku beriman. Orang yang benar beriman tidak akan memberikan sebarang anggota fizikal maupun batin dinodai dan dikotori dengan kemaksiatan, kejahatan maupun kezaliman. Hatinya tidak akan sanggup melihat orang lain sengsara dan kesempitan. Minda tidak akan diberi memikirkan perkara yang sia-sia dan tidak membangun. Sidang muslimin yang dirahmati Allah, penghayatan di atas membawa kita untuk memahami bahawa adalah mustahil untuk memisahkan akhlak yang baik daripada keimanan yang sebenarnya. Oleh itu, semakin kita menuntut ilmu agama untuk mempertingkatkan keimanan kita, seharusnya kita semakin mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia di sisi agama. Kadangkala kita menyaksikan bahawa sebahagian diri kita yang mungkin disebabkan kegairahan menuntut ilmu agama, kita terlupa akan aspek akhlak yang menitik beratkan soal agama. Hatinya menjadi keras untuk mendengar nasihat dari orang lain. Sikap ujub dan takbur mula zahir dalam peribadinya kerana menganggap dirinya lebih baik dari teman-temannya dan sebagainya. Bahkan ada melontarkan tuduhan kesesatan dengan mudah ke atas orang lain yang tidak sependapat dengannya. Mungkin juga ada anak yang sanggup berlaku biadab terhadap ibu bapa hanya kerana berbeza pendapat dalam hukum-hukum agama, sedangkan pendapat orang tuanya masih lagi dikira sebagai masalah yang diperselisihkan ulama dan boleh diterima dalam agama. Ketahuilah bahawa agama Islam ini luas dan kaya dengan ilmu. Kemungkinan besar ilmu yang dimiliki saudara kita belum lagi kita pelajarinya. Hadis yang kita ketahui dan dengar, kemungkinan sahaja ada tafsiran ulama yang berbeza dengan kefahaman kita yang terbatas itu. Oleh itu, bukalah hati kita untuk menimba ilmu pengetahuan, ilmu yang bakal menyuburkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, ilmu yang menghiasi kita dengan kesantunan jiwa dan peribadi sesuai dengan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bermuhasabah diri
agar lebih bersungguh-sungguh menggantikan akhlak yang buruk dengan tingkah laku yang mulia, membuang kata-kata kesat dan kasar kepada budi bicara yang baik. Semoga kita tergolong di kalangan orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang beriman dengan sebenar-benar keimanan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa fawzal mustaghfirin wa janajatat taibin. Alhamdulillah alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa ighaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun bi nazarin wa udhunun bi khabar. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat untuk sementara, akhirat juga tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat dan memberi segala perhormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan perhormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Ya Allah,
Ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harisa di Syariatika Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zaris Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahzulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farid humumal muslimin waqdil daina 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadza balada aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tubis salamah wal afiyata lana wa li ibadikal hujjali wal ghuzzati wal musafirin fi barrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa zurriyatina wa usulana wa furu'ana al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.